السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ila anqal muka surat 112. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Keempat, berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya atau menyentuh hal-hal pribadinya. Kemudian dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri dan menganggapnya bersih dari segala keaiban dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan kerana engkau tiada bertengkar dengan orang jahil kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak bersabar kecuali pada suatu masa nanti ia akan habis bersabar dan akan marah kepadamu dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hatinya. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka al-mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, wa man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Siapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran sedangkan ia adalah di pihak yang salah, Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya sebuah rumah di tepi syurga. Dan siapa sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam syurga. Dan janganlah engkau tertipu dengan tipu daya syaitan, kerana syaitan selalu mengatakan engkau mesti bertengkar dengan mereka kerana engkau adalah memperjuangkan kebenaran dan berlemah lembut dan jangan berlemah lembut dalam hal ini. Sebenarnya dengan hilah ini syaitan telah banyak menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka tercebur di dalam kejahatan sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat kebaikan. Syaitan dengan tipu dayanya sentiasa berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan, lalu ia mengolok-olok orang yang telah diperdayanya itu. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, iaitu di hadapan orang yang memang mahu menerimanya, dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar. Kerana nasihat itu mempunyai caranya yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Kalau tidak, maka nasihat itu akan berbalik menjadi fadhihah, iaitu pembongkaran aib orang lain, maka jadilah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka sesiapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang ini, pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat, dan susahlah dia untuk berdiam kerana ulama usul telah mengatakan bahawa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka, iaitu ulama usul. Ini seperti engkau lari dari harimau. Dan ketahuilah bahawa pertengkaran itu adalah salah satu di antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan manusia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah hadirkan kita dalam majlis yang penuh dengan keberkatan pada hari
yang penuh dengan keberkatan, hari Isnin, hari di mana lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan bahagian pertama daripada bulan Ramadan telah berlalu dan berbaki bahagian yang kedua, separuh akhir yang kedua daripada bulan Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kekurangan-kekurangan daripada bahagian pertama di bulan Ramadan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan semangat yang kuat untuk menambah baikkan amal ibadah kita di separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan ini, dan moga-moga diberikan kita penghujung yang baik daripada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Dalam perbahasan yang lalu kita sebutkan tentang beberapa perkara afat, kerosakan ataupun penyakit-penyakit lidah. Sebutkan tentang penyakit-penyakit lidah. Yang pertama adalah kita perlu jaga lidah ini daripada berbohong. Jangan sampai kita berdusta, berbohong menggunakan lidah. Yang kedua, jangan sampai kita memungkiri janji. Kita berjanji dengan orang akan tapi kita tidak mampu untuk menepati janji, dan kita telah sebutkan perkara-perkara yang terkait dengan perkara tersebut. Dan yang ketiga, Imam Ghazali ingatkan jangan sampai kita menggunakan lidah ini dengan mengumpat ataupun menyebutkan tentang perkara-perkara buruk yang terkait dengan manusia. Nah, kemudian di sini disebutkan, ketahuilah bahawa berburuk sangka adalah haram, seperti mana berkata-kata yang buruk. Seperti mana untuk kita nak sebutkan keburukan manusia adalah haram, maka berburuk sangka kepada mereka juga adalah satu perkara yang perlu dijauhi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, yakni selamatkanlah diri kamu daripada banyak bersangka buruk. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iyyakum wadh-dhann fa inadh-dhann akdzabul hadith. Berjaga-jagalah kamu daripada prasangka, kerana prasangka itu adalah seburuk-buruk perkataan. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha ta'ala tajawaza li ummati ma haddathat biha anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iaitu menutup mata, dalam erti kata ini memaafkan perkara-perkara yang berada di dalam fikiran manusia. Contohnya bila kita mungkin ada perkara-perkara buruk dalam hati kita atau lintasan fikiran kita, tapi kita tak layan. Kita tak layan ataupun kita tak sebutkan perkara tersebut, maka perkara-perkara tersebut akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam tatakallam bih, selagi mana kita tak cakap ataupun kita tak buat sesuai dengan apa yang terdetik, terlintas dalam fikiran kita. Tapi bila ada benda syaitan bisik dalam hati kita, ataupun ada perkara yang terlintas dalam fikiran kita, lepas tu kita layan ataupun kita buat sesuai dengan apa yang terlintas dalam fikiran kita, maka kita akan dibalas atas perkara tersebut. Disebutkan bahawa lintasan fikiran manusia ni satu hari satu malam punya banyak, kurang lebih dekat 70,000 dikatakan. Kalau daripada pagi kita kira 7,000 atau 70,000, mungkin 7,000. Dari pagi sampai ke malam tu, kita punya mind bergerak je. Terutama bila kita ni orang yang sibuk kan, kita nak buat ni, mungkin kawan-kawan ibu lagi sibuk lah kot kan, macam-macam perkara nak fikirkan tentang masaknya, apa yang nak beli, apa nak prepare. Itu semua dikira sebagai lintasan fikiran. Jadi lintasan fikiran ni ada yang baik, ada yang sebaliknya. Jadi macam mana kita nak bezakan yang baik itu kita lakukan, adapun yang tak baik kita tak layan daripada lintasan-lintasan fikiran yang baik. Kemudian para ulama menyebutkan bahawa lintasan fikiran ni pula seperti mana dia terbahagi pada dua, ada yang baik, ada yang tak baik. Jadi lintasan fikiran yang baik sama ada daripada malaikat ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun daripada malaikat itu pun dianggap sebagai daripada Allah.
Akan tetapi ada lintasan fikiran yang datang directly daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga lintasan fikiran yang tak baik, ada datang daripada syaitan, ada datang daripada nafsu, ada juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu balasan. Allah Subhanahu Wa Taala balas kita atas perbuatan buruk yang kita lakukan. Walhasil itu kurang lebih tentang lintasan yang baik dan lintasan yang tak baik. Kemudian yang keempat di sini Imam Ghazali menyebutkan mengelakkan diri daripada berbalah dan berdebat. Li'anna al-mira' huwa ta'n bil qawl wa tanzif lahu wa tasghir li qa'il. Nah, seakan-akan berdebat ini kita mempertikaikan sesuatu perkara yang disebutkan oleh seseorang. Dia cakap satu benda, kita tak agree, kita disagree dengan dia dan sebagainya. Wa laysa fi dhalika gharadun siwa dhalik. Wa la yakunu al-mira' illa i'tiradan ala kalam sabiq bi khilaf al-jidal. Nah, walhasil berdebat, bertengkar ataupun membantah perkataan orang lain merupakan sifat-sifat yang tidak elok, perlu untuk dijauhi, ataupun ini merupakan salah satu daripada keburukan lidah. Nah, kerana apa? Kerana melalui berdebat, bertengkar dan membantah perkataan orang lain akan menyakitkan hati orang tersebut. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa la yakunul mu'min ta'anan. Seorang yang beriman itu bukanlah orang yang suka untuk disagree, membantah pendapat orang lain. Tak perlu untuk kita nak setiap kali orang cakap sesuatu kita nak bantah, ataupun tak semestinya bila orang cakap sesuatu yang mungkin kita tak agree kita perlu bantah. Maksudnya kalau kita tak agree boleh untuk kita berdiam diri dan sebagainya. La ilaha illallah. Kerana terkadang bila kita membantah tu menunjukkan bahawa kita ni merasa diri kita hebat, ataupun kita menunjukkan bahawa kita ni lebih pandai daripada orang lain. Jadi walaupun kita tak agree pasal satu perkara, kita berdiam diri je, tak perlu untuk nak berbantah, membantah dan sebagainya. Nabi SAW menyebutkan tentang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka-mereka yang meninggalkan perdebatan ataupun perbantahan, perbalahan. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan ataupun pembantahan dan sebagainya, sedangkan memang dia itu salah, memang sepatutnya lah dia tak berdebat sebab itu salah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membinakan surga untuk dia seakan-akan disebutkan dekat tepi-tepi surga. Maksudnya bukan belah dalam, di tepi surga. Nah, adapun kalau dia meninggalkan bantahan ataupun perbalahan sedangkan dia betul, kalau kita salah memang kita perlu, tapi kalau kita betul kadang-kadang berat untuk nak tinggalkan. Orang tak agree dengan kita kan, kita tahu kita betul, itu pun berat. Tapi dalam keadaan macam ni, kalau kita dapat meninggalkan perbalahan ataupun perdebatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bina surga, bina rumah di dalam surga di tempat yang tinggi, ataupun dalam hadis lain disebutkan di tengah-tengah surga. Ada isu kan? Ada. Nah, dalam satu riwayat menyebutkan kalau kita meninggalkan perbalahan, perdebatan, sedangkan kita betul, Allah akan bagi kita rumah di tengah-tengah surga. Tapi kalau kita meninggalkan perbalahan kerana ianya adalah salah satu sifat yang mulia ataupun ianya merupakan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan diberikan rumah di dalam surga yang tinggi. Walhasil nak menunjukkan bahawa agama Islam sangat menggalakkan kita untuk mengelakkan diri daripada berbalah ataupun daripada berbantahan
bertengkar dengan orang lain tanpa ada keperluan. Nah, dan jangan sampai syaitan menipu daya kita sehingga mengatakan, oh, perlu untuk berdebat, perlu untuk menegakkan kebenaran dan sebagainya. Jangan bersifat lemah lembut. Kerana apa? Kerana berapa ramai syaitan telah menipu daripada orang-orang yang kurang pandai sehingga dia menyangka bahawa dengan dia menegakkan kebenaran itu, dia telah melakukan satu perkara yang benar. Dia telah melakukan satu perkara yang benar. Dan salah satu sunnah adalah untuk meninggalkan kebenaran. Salah satu sunnah adalah untuk kita meninggalkan perdebatan. Jadi menegakkan kebenaran itu satu perkara yang baik. Tapi menegakkan kebenaran dengan bertengkar tak tentu pasal itu bukan satu perkara yang sunnah. Jadi kita tak menegakkan kebenaran dengan melakukan satu perkara yang bukan baik. Maksudnya kalau nak tegakkan kebenaran perlu dengan caranya. Dan caranya bukan untuk bertengkar, berdebat, bergaduh. Itu bukan caranya. Jangan sampai syaitan. Dan syaitan memang suka buat macam tu. Dia kata apa? Imam Ghazali sebutkan dia akan contohnya nampakkan perkara itu baik, sedangkan perkara itu tak baik. Dia nampakkan pada mata kita lakukan perkara tersebut adalah satu perkara yang baik, tapi pada hakikatnya perkara itu bukan perkara yang baik. Maka orang yang pandai adalah dia yang dapat membezakan antara perkara yang baik dan antara perkara yang tidak baik. Nah, dan dekat sini dia cakap apa? Fa izharul haq hasanun ma'aman yaqbaluhu minka. Nak menegakkan kebenaran itu adalah satu perkara yang betul, yang bagus. Tapi kepada orang-orang yang nak menerima. Di sini satu point yang perlu untuk kita ambil perhatian. Kebiasaannya orang yang nak menerima kebenaran ini adalah orang yang sama ada dia suka kita ataupun dia yang datang kepada kita untuk minta nasihat. Kita bagi perumpamaan. Doktor kan, dia tahu tentang penyakit, dia tahu macam mana nak ubat penyakit, tapi adakah dia duduk dekat tepi jalan, dia panggil semua orang kat datang kat dia dan dia bagi tahu penyakit ni, ubat ni, tak. Dia hanya bagi nasihat kepada orang-orang yang datang minta diagnose daripada dia. Begitu juga nasihat ini bukan diberikan, ada kalanya kita boleh berikan, tapi adab dia, nasihat diberikan kepada orang-orang yang meminta nasihat. Kita tak, semua orang jumpa kita nak bagi nasihat. Itu bukan cara dia. Sebab terkadang kita bagi nasihat pada orang yang tak nak terima, jadi ianya menjadikan asbab dia tak suka dan dia jauh lagi daripada kita ataupun lebih jauh daripada agama, kerana dia tak suka cara kita menyampaikan ataupun kita bagi free advice tanpa diminta advice tersebut. Apa sekejap.
La ilaha illallah. Naam. Jadi disebutkan tadi bahawa nasihat ini diberikan kepada mereka-mereka yang memerlukan kepada nasihat. Adapun orang yang tak nak menerima nasihat, maka tidak diberikan. Ataupun kalau kita rasa orang tu tak akan terima nasihat kita, maka tak payah nak. Just kita rasa, oh mungkin dia akan. Padahal dia tak suka. Sebab itu agama ni, ataupun dakwah ni, disebutkan antara cara yang paling berkesan adalah dengan akhlak. Sebab bila dengan akhlak yang mulia, orang suka. Bila orang suka, orang akan dekatkan diri dengan kita. Sebab tu bila dakwahnya Rasulullah SAW kebanyakan dengan akhlak. Bila orang dah suka, dia sendiri akan cari nak tahu kebaikan-kebaikan. Tak perlu untuk kita bagi tahu, dia akan cari, dia yang akan minta dan sebagainya. Jadi antara asbab disebutkan takrib dengan tahbib, dengan taklif, iaitu macam mana nak dekatkan orang melalui kasih sayang. Tapi kadang-kadang kita orang belum lagi orang nak suka, kita dah sibuk bagi bagi advice panjang-panjang dan sebagainya, akan tetapi pada waktu itu dia belum lagi suka. Jadi bila dia belum suka, dia takkan menerima daripada kebaikan tersebut. Nah, sebab tu dalam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan juga dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau perlu untuk berdebat, perlulah dengan yang lebih baik. Billati hiya ahsan. Contohnya kalau perlu ada perdebatan dan sebagainya, perbincangan itu perlu dengan cara yang baik, cara yang boleh diterima dan sebagainya. Kalau tidak, senyum lebih elok. Contohnya orang nak berdebat dengan kita, orang nak maka contohnya kan macam bulan Ramadan, kita diajar kalau ada orang tak puas hati, apa kita buat? Cakap kita sedang berpuasa, kita tak jawab. Sebab itu lebih baik, berdiam diri lebih baik. Begitu juga di luar Ramadan, kalau boleh kita biasakan kalau orang tu berdebat tanpa ada keperluan untuk menjawab dan sebagainya, maka kita berdiam diri. Na'am wa dzalika bi tariqin nasihah fil khafiyah. Kalau betul-betul kita punya niat pun, kalau betul-betul nak bagi nasihat kat dia, maka kita tak akan berdebat di depan orang. Kita tak akan berdebat di depan orang. Nah, di sini disebutkan, jadi kadang-kadang bila nak bagi nasihat, kadang-kadang kita suka bagi nasihat depan orang kan. Bila bagi nasihat depan orang, orang terasa. Bagi nasihat depan orang, kadang susah dia nak terima. Tapi kalau kita cakap one to one, mungkin lebih mudah untuk dia nak terima, mungkin lebih senang untuk dia nak faham dan sebagainya. Sebab tu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, sesungguhnya di dalam syurga itu ada bilik-bilik yang mana dapat dilihat dalamnya daripada luarannya, dan dapat dilihat dalamannya daripada luarannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan syurga itu untuk mereka-mereka yang memberi makan kepada orang dan juga melembutkan perkataannya kepada orang lain. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Perkataan yang lembut, perkataan yang baik adalah sedekah. La ilaha illallah. Kemudian di sini Imam Ghazali menyebutkan bahawa nasihat itu mempunyai cara-cara dan adab-adabnya, seperti perkataan yang lembut dan mencari tempat yang sesuai. Nah, kalau tidak, ianya akan menjadi pengaiban. Maksudnya kita seakan-akan membuka aib orang tersebut dan dia tak akan terima daripada nasihat yang diberikan. Dan keburukan yang akan terhasil daripada nasihat tersebut lebih buruk daripada apa yang sepatutnya. Maksudnya kalau kita nasihat ke orang kat depan-depan, lepas tu kadang-kadang kita tak pilih perkataan yang sesuai sewaktu memberi nasihat, la ilaha illallah, nak pilih perkataan yang sesuai ni pun kadang-kadang perlu untuk kita plan, perlu untuk kita fikir.
Mungkin kalau cakap macam ni, mungkin dia akan terasa. Kalau cakap macam ni, mungkin akan sebabkan perkara ini. Jadi perlu untuk kita pilih perkataan betul-betul. Nah, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan darul mira'a fa innahu la tufham hikmatuhu wa la tu'man fitnatuhu. Elakkanlah diri daripada berdebat, bertengkar, kerana hikmahnya tidak akan dipahami dan fitnahnya sangat banyak. Maksudnya akan banyak keburukan datang daripada perdebatan ataupun pertengkaran. Nah, dan ini yang lebih penting untuk kita berikan perhatian. Nabi SAW menyebutkan apa? La yastakmilu abdul haqiqatal iman. Tidak sempurna iman seseorang hamba itu selagi mana dia tidak mengelakkan diri ataupun meninggalkan daripada pertengkaran ataupun perbalahan, walaupun dia betul. Maksudnya walaupun dia betul, dia biar je. Tak perlu untuk nak tunjuk yang dia betul. Nah, kemudian dalam berkata orang salih Muslim bin Yasar, dia kata iyyakum wal mira' fa innahu sa'ata jahlil alim wa 'indaha yabghi syaitan zallatahu. Berjaga-jagalah kamu daripada perbalahan kerana itu merupakan waktu kejahilan orang alim. Apa maksud waktu kejahilan orang alim? Orang alim nampak tak pandai kalau dia berdebat tak tentu pasal. Hatta orang alim, dia ada ilmu. Dia ada ilmu tapi bila dia tak dapat nak kawal emosi, di waktu itu dia nampak macam orang yang tak pandai. Orang bodoh lah orang kata. Nah, dan pada waktu itu syaitan nak dia jatuh. Nak dia mengatakan perkataan yang akan menyebabkan orang tak hormat dia dan sebagainya. Nah, wa qala Abu Darda kafa bika ithman alla tazalu mumariyan. La ilaha illallah. Berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jangan kamu belajar ilmu kerana 3 perkara dan jangan kamu meninggalkan pembelajaran ilmu kerana 3 perkara. Jangan kamu belajar untuk nak berdebat ataupun untuk nak bermegah-megah ataupun untuk nak menunjuk-nunjuk. Jangan kita belajar agama untuk nak berdebat, untuk nak berbangga dengan ilmu tersebut ataupun nak menunjuk-nunjuk. Dan jangan juga kamu meninggalkan mempelajari ilmu sebab kamu malu. Belajar ilmu sebab malu. Ataupun belajar ilmu sebab tak apalah, aku dah cukup. Berzuhud dengan ilmu. Ataupun jangan kamu meninggalkan belajar ilmu kerana kamu rida berada di dalam kejahilan. Nah. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan keburukan lidah yang kelima adalah memuji diri sendiri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kamu menganggap dirimu bersih, baik. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya. Tak perlu nak bagi tahu yang diri kita ni baik dan sebagainya. Allah Maha mengetahui siapa yang baik dan siapa yang sebaliknya. Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Lalu ia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan ketahuilah bahawasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau mahu tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, cuba engkau lihat ketika ada orang yang memuji dirinya sendiri di hadapanmu. Ia menyebut-nyebut kelebihan pangkat dan hartanya. Ketika itu kau akan merasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya. Seakan-akan kau menerima sesuatu bebanan yang sangat berat. Setelah itu lidahmu akan mencacinya sebaik sahaja ia beredar dari sisimu. Nah, begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain, mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati mereka ketika engkau masih berada di hadapan mereka. Kemudian mereka akan mencela engkau pula apabila engkau beredar dari sisi mereka. La ilaha illallah. Dalam bahasa kita apa? Angkat bakul sendiri. Ataupun bajet power lah. Bahasa diri dia bagus. Ini satu perkara yang perlu dijauhkan. Jangan puji diri sendiri.
Jangan puji diri sendiri dan jangan rasa diri hebat. Amma ala sabilil i'tiraf bi ni'mah fa hasanun. Adapun kita menyebutkan sifat-sifat yang baik itu sebagai merasakan ianya satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu okey, tak jadi masalah. Akan tetapi hatta pada perkara-perkara macam itu pun kadang-kadang tak terlepas daripada sifat riak, sifat ujub dan sebagainya. Wa inna ma jaza idza qasada bihi syukr an yaftadi bihi ghairuhu wa amina ala nafsihi fitnah. Kalau kita nak sebutkan sifat-sifat yang baik yang ada pada diri kita pun ada syarat dia. Yang pertama disebutkan kalau kita nak sebutkan sifat-sifat baik yang mungkin ada pada diri seseorang, kalau sebut tu nak mengaku bahawa ia ni nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang bagi sifat ni Allah. Itu satu. Yang kedua, kita sebutkan tu di hadapan orang-orang yang mungkin akan ikut perbuatan kita kalau kita sebutkan. Contohnya kadang anak-anak ataupun anak-anak murid dan sebagainya, kadang-kadang guru akan sebutkan, tapi itu pun guru-guru kebiasaan dia tak akan sebut tentang sifat dia, bahkan dia akan sebut tentang sifat guru dia. Seorang guru tu bila dia mengajar, kebiasaannya dia tak akan sebut tentang sifat dia sendiri. Dia akan sebut tentang sifat guru-guru dia yang dia belajar daripada mereka. Agar supaya orang dapat ikut sifat tersebut ataupun dan terselamat daripada fitnah. Maksudnya bila dia sebut tu, walaupun sebagai satu pengiktirafan ataupun kesyukuran kepada Allah, dia rasa selamat daripada sifat-sifat buruk. Kalau tak, berdiam diri daripada menyebut kebaikan sendiri lebih afdal. Kat sini disebutkan dalam ayat ini, wa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang mempunyai sifat takwa ini. Allah tahu siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak sebelum kita keluar daripada tulang sulbi Nabi Adam lagi. Bukan daripada perut mak pun. Daripada tulang sulbi Nabi Adam sebelum dikeluarkan pun dah diketahui siapa yang ahli syurga, siapa yang ahli neraka. Waliyahillah tabaraka ta'ala. Sebab itu disebutkan di sini, dikatakan kepada sebahagian ahli hikmah, orang-orang bijaksana, yang dimaksudkan orang bijaksana ni adalah orang-orang saleh yang meletakkan setiap sesuatu itu pada tempatnya. Kebijaksanaan itu adalah meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Sebab itu kezaliman bermaksud meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Subhanallah. Dan ini disebutkan oleh Prof. Nagib Al-Atas. Hatta kita letak barang, maksudnya kita tak kemas barang, tak susun barang apa semua, itu pun dianggap sebagai kezaliman sebab meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Subhanallah. Ajib. Macam dalam, nampak macam benda biasa, tak susun buku betul-betul, tak kemas benda-benda kat rumah kan, kadang-kadang lah biasalah kita akan anggap kerana tak ada masa dan sebagainya, akan tetapi mereka menganggap sebagai meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebagai contoh, bina rumah bukan pada tempatnya, letak sesuatu benda, apa-apa perkara yang tidak diletak pada tempatnya akan dianggap sebagai satu kezaliman. Maka ditanya kepada orang ahli bijaksana, apakah keburukan yang benar? Maka keburukan yang benar itu adalah pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan itu sebagai satu tanda bahawa dia terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu biasakan diri kamu untuk puji diri sendiri. Kadang-kadang dia puji sekali, lepas tu lama-lama jadi kebiasaan. Dia dah jadi sampai dia tak sedar yang dia buat tu menyakitkan hati orang ataupun membuatkan orang tak selesa, tapi dia masih buat. Sebab tu Nabi SAW sebutkan antara penyakit-penyakit akhir zaman adalah i'jabul mar'u bi nafsihi. Dia orang bangga sendiri. Dia suka angkat bangku sendiri. La ilaha illallah. Dia anggap diri dia baik dan dia tak rasa perbuatan dia tu sebagai satu kesalahan yang orang lain tak suka. Itu penyakit akhir zaman.
i'jabul mar'u bi nafsi. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia power, dan dia akan cakap tentang kebaikan diri dia di hadapan orang lain, tak sedar yang orang lain tak suka, tak selesa tentang perkara tersebut, tapi dia terus menerus melakukan perkara tersebut. Dan di sini Imam Ghazali mengatakan kalau kita nak tahu, ni I think advice ni dah banyak kali diberi oleh Imam Ghazali. Kata kalau kamu nak tahu keburukan sesuatu perkara tu, kamu tengok orang lain buat, kamu suka atau tak suka. Kalau apa-apa yang orang lain tak suka, kamu lihat bila orang lain buat kamu tak suka, maksudnya orang lain pun tak akan suka bila kamu buat perkara-perkara tersebut. Nah, kerana apa? Kerana mukmin tu, seorang yang beriman, dia adalah cermin kepada orang yang beriman yang lain. Maka kalau kita benar-benar beriman, fayara min uyubi ghairihi uyuba nafsih. Dia tengok pada diri orang lain, dia nampak keburukan diri dia sendiri. Walaupun zahirnya nampak macam dia nampak keburukan orang lain, tapi sebenarnya dia sedang tengok keburukan diri dia sendiri. Dia tak tengok keburukan orang lain, dia hanya mencerminkan keburukan diri dia sendiri. Dia tengok orang lain tapi nampak keburukan diri dia sendiri. La ilaha illallah. Disebutkan kalau semua orang bersifat macam ni, bila tengok orang lain dia nampak keburukan diri sendiri, maka kita tak perlu pendidik, kita tak perlu guru. Bila kita tengok orang lain, kita nampak keburukan diri sendiri, salah, semua orang akan jadi baik, semua orang akan memperbaiki diri sendiri, tak perlu untuk nak ada guru dan sebagainya. Tapi sebab kebiasaan manusia, sifat manusia ni, dia tak nampak keburukan diri dia, dia nampak keburukan orang lain, maka ianya akan menjadi masalah. Nah, kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa ketahuilah bahawa seseorang itu menyebutkan kebaikan-kebaikan diri dia sendiri itu atas dua sebab. Ada satu sebab yang tak baik, ada satu sebab yang baik. Maksudnya satu orang tu dia akan sebutkan kebaikan diri dia sendiri atas dua reason. Satu reason yang baik, satu reason yang tak baik. Reason yang baik, yang tak baik adalah untuk dia berbangga-bangga dan untuk merasakan dirinya itu perlu untuk dihormati berbanding orang lain. Nah, jadi dia sebut kebaikan diri dia agar supaya orang hormat, agar supaya dia berbangga dengan perkara tersebut, dan ini bukan satu perkara yang baik ataupun sebab yang baik untuk kita nak sebutkan kebaikan diri kita sendiri. Adapun sebab-sebab yang okey, yang baik adalah sebab-sebab perkara agama. Sebagai contoh, dia sebutkan perkara yang baik itu sebab nak mengajak manusia berbuat baik atau menghalang manusia daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, ataupun untuk menasihatkan orang lain dan sebagainya. Sebagai contoh, dia seorang guru dan sebagainya, maka diperbolehkan. Ataupun dia membuat kisah dalam ceramah dan sebagainya, maka itu diperbolehkan kalau niat dia itu adalah baik. Tapi kalau niat dia tak baik, tak boleh juga. Kurang lebih macam itu. Jadi walhasil kembali kepada menyebut perkara-perkara ataupun menyebutkan sifat-sifat baik tentang diri sendiri ni, kalau boleh dielakkan. Jangan kita elakkan, kecuali kalau kita tahu kita terselamat daripada sifat-sifat yang buruk apabila sebut, ataupun bila kita sebut tu orang nak ikut dan sebagainya, maka pada waktu itu diperbolehkan. Tapi ala kulli hal, lebih baik untuk kita berdiam diri dan sebutkan tentang orang lain, dan jangan sebut tentang diri kita sendiri. Nah, kemudian yang keenam, keburukan lidah yang keenam adalah jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, sama ada binatang ataupun manusia. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kiblat ataupun seorang Muslim bahawa ia telah menjadi kafir atau munafik, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat si fulan bin si fulan, dan kenapa engkau diam dari menyebut kejahatannya.
Bahkan engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidup kamu. Engkau tidak ditanya dengan demikian itu pada hari kiamat nanti. Tetapi jika engkau tidak telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya kenapa engkau melaknat akan dia. Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang rendah, iaitu yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. La ilaha illallah. Ini pun mencela ni bermula daripada komplain lah rasanya. Mencela ni mula daripada sifat suka komplain daripada sekecil-kecil benda. Sebab tu dibawa di situ di akhir Imam Ghazali sebutkan tentang sifat Rasulullah. Hatta dalam makanan, Nabi kalau suka makan, Nabi akan makan. Nabi kalau tak suka makanan tersebut ataupun ada kekurangan pada makanan tersebut, Nabi takkan sebutkan keburukan makanan tersebut. Hatta kalau makanan itu sedap, Nabi bukan orang yang memuji makanan itu. Kadang kita zaman sekarang kan, Nabi kalau puji mencukuri Allah atas nikmat makanan. Tapi Nabi tak ada nak overdo it memuji makanan tersebut. Kita ni pula, kita bila kalau makanan tu sedap, kita punya puji makanan, terliur orang dengar. Maksudnya Nabi tak puji makanan itu sendiri dengan menceritakan makan daging lembut, cukup rasa lah. Nabi akan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan, tapi Nabi tak puji makanan. Dan di same time Nabi juga tak mencela ataupun menyebutkan keburukan makanan tersebut. Bermula daripada suka komplain Melayu, komplain lah kan, suka komplain atas benda-benda kecil sehingga terkadang mendatangkan bila tak puas hati atas perkara-perkara besar, dia akan melaknat perkara tersebut. La ilaha illallah. Kalau orang tanya makanan tu sedap tak sedap, kalau orang tak lapar sangat tak payah makan lah kot. Maksudnya kalau kita betul-betul lapar, apa-apa makanan kita boleh makan. Tapi bila kita tak berapa lapar, kadang-kadang yang kalau ada kurang ni senang kita nak notice. La ilaha illallah. Jadi dekat sini Imam Ghazali kata, berjaga-jaga jangan sampai kita melaknat apa-apa daripada makhluk-makhluk Allah, sama ada haiwan ataupun makanan ataupun manusia, walaupun orang itu kafir. Macam mana? Itu satu hal lagi lah. Makanan kalau kita tengok sini, Nabi kalau tak makan makanan itu, Nabi akan tinggalkan. Sebab makanan ni saya susah kan. Sekarang kita punya makanan banyak sangat. Kita punya makanan banyak dan kadang-kadang bila tak okey sikit je, terus tak akan makan. Jadi kat situ ada pembaziran dalam penyediaan dan pembaziran selepas disediakan makanan tersebut. Jadi macam mana nak mengelakkan, lebih kepada nak belajar kawal lah kot. Kawal nafsu. Ialah kalau kita tahu matlamat Ramadan mengurangkan makanan, mengurangkan kita punya makanan. Jadi penyediaan makanan itu, walaupun tak salah nak buat makanan yang sedap-sedap, tapi dia punya bilangan tu tak perlu nak ada. Jangan kita masak ikut nafsu lah maksudnya. Contohnya kita tahu kalau kita masuk 3 cawan nasi, biasanya takkan habis. Tak perlu nak hari-hari nak masak 3 cawan. Tapi kita dah tahu dah, memang hari-hari tak habis. Tapi kita tak apalah, biar je, tak habis buang. Dah 2-3 hari berlaku macam tu, sudah jadi macam salah kita lah. Mungkin hari pertama, hari kedua kita masak 3 ekstra sebagai contoh. Tapi
hari-hari seterusnya kalau kita tahu, kita cuba kurangkan. Ha, Mungkin kalau kita tak kenyang pun, lapar sikit, maka muskilah kita boleh top up benda lain. Daripada kita masak satu benda tu banyak, obat dia tak habis, balik. Nah, kat sini disebutkan jangan kita mencela satu orang tu dengan hatta, contohnya tengok orang Yahudi tu teruk betul, lepas tu kita cela dia, tak boleh. Yang mana kita pun macam selalu juga bercakap benda-benda macam tu. Li'annahu rubbama yaslam fayamutu muqarraban indallah. Muqarraban indallah. Nah, sebab apa? Sebab kita takut-takut nanti satu hari lepas kita laknat dia ataupun A laknat B tu tiba-tiba masuk Islam di akhir hayat dia. Dah tak pasal-pasal kita laknat orang yang later on dia masuk Islam. Amal la'an bil wasf al-a'am fayajuz. Adapun melaknat orang dengan sifat yang umum dibolehkan. Sebagai contoh, moga-moga Allah laknat orang-orang zalim. Itu tak apa. Dia tak terkait dengan satu orang spesifik. Dia umum. Allah laknat orang kafir. Allah laknat orang Yahudi ataupun Nasara tapi tak sebut siapa. Tapi tadi kita sebut si siapa tu, nama apa-apalah, nama orang Yahudi, dilaknat orang tu spesifik sebab dia Yahudi. Itu tak boleh. Ataupun moga-moga Allah laknat orang-orang fasik dan sebagainya. Macam kita sebutkan tentang mengumpat Nabi, kebiasaan Nabi kalau nak sebut tentang satu orang, Nabi akan cakap apa masalah satu orang, apa masalah golongan ni. Nabi tak akan sebut nama, Nabi tak akan sebut grup orang tersebut secara khusus. Wala taqta bi syahadatika ala ahli min ahli qiblah, dan jangan sekali-kali kita menjatuhkan hukum kepada seseorang, terutamanya orang-orang Islam, sama ada orang tu syirik ke, orang tu kufur ke, orang tu munafik ke, waliyahzubillah tabaraka ta'ala. Jangan sekali-kali, walaupun kadang-kadang kita belajar ada sifat-sifat munafik, ada sifat-sifat ni dan sebagainya, lepas tu tiba-tiba orang tu betul lah. Kita sendiri macam Tuhan tak jatuhkan hukum kepada orang tu munafik ke, orang tu kafir, waliyahzubillah tabaraka ta'ala. Tak boleh. Fa innal muttali' 'ala as-sara'ir huwa Allah. Kerana orang yang mengetahui sifat dalaman hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kerjaan kita atau bukan masalah kita. Naam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syahida rajulun 'ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma. In kana kafiran fa huwa kama qala wa illam yakun kafiran faqad kafara bi takfirihi iyyah." Kalau satu orang tu menjatuhkan hukum kepada orang lain, A cakap B ni kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu di antara dua mereka. Kalau betul B itu kafir, maka A itu selamat. Tapi kalau B itu tak kafir, waliyahzubillah, kekufuran itu akan jatuh kepada yang memberikan penyaksian tersebut, iaitu A. Waliyahzubillah. Jadi sekarang kadang-kadang tengok orang suka hati je kan, ni orang ni sesat lah, apalah. Tak boleh. Ditakuti kalau kita cakap orang lain sesat, yang jatuhnya pada orang yang mengucapkan perkara tersebut. Nah, kemudian Imam Ghazali kata, ketahuilah bahawa hari kiamat nanti tak akan dikatakan kepada kamu, kenapa kamu tak laknat orang, kenapa kamu tak caci atau maki orang lain. Hatta kalau kamu tak caci, tak melaknat kepada iblis sepanjang umur kamu pun tak akan ditanya. Tapi bila kita melaknat kepada orang lain, akan dipersoalkan tentang perkataan-perkataan yang kita keluarkan terhadap orang lain. Waliyahzubillah. Jadi dalam apa-apa keadaan pun, berdiam diri ni lebih selamat daripada berkata-kata. Berdiam diri daripada berbohong lebih selamat. Berdiam diri daripada mengumpat lebih selamat. Berdiam diri daripada berdusta ataupun bersumpah palsu ataupun berjanji lebih selamat. Tidak berjanji lebih selamat. Wahakala.
Nah, kat sini Imam Nawawi menyebutkan kalaulah kita terlepas cakap fa idza la'anta ma la yastahiqu la'an fal tabadar bi qawli ila an yakuna la yastahiq. Contohnya kita terlepas cakap kan, orang tu uh, orang tu kena laknat bagi contoh. Uh, Laknat Allah jatuh kat orang tu, katalah kita terlepas cakap. Uh, Kemudian Imam Nawawi kata untuk nak tarik balik kecuali kalau dia tak layak. Maksudnya kita cakap kecuali kalau dia tak layak untuk nak mendapat laknat daripada Allah. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya takkan-akan kita tarik balik apa yang kita cakap kepada orang tersebut. Nah, dan satu sunnah Nabi ni kalau boleh kita amalkan, satu perkara yang baik. Kalau kita rasa makanan tak sedap, kurang garam, kurang apa, kita belajar daripada kecil mungkin kita belajar. Tapi kadang-kadang anak-anak kecil ni belajar daripada yang besar. Sebab dia nampak orang-orang besar buat, makan tak suka, komplain dan sebagainya, maka diorang pun ikut. Tapi kalau kita niat untuk didik diri kita dan juga untuk niat didik mereka yang berada di rumah kita, maka insyaAllah akan jadi satu contoh yang baik. Nah, antara perkataan-perkataan yang tak baik yang digunakan bila bergaduh ataupun caci maki ni adalah kadang-kadang orang panggil keldai, anjing. Ini merupakan perkara-perkara yang tak elok, yang mana disebutkan di sini. Dia buruk dalam dua perkara. Satu, kita menipu. Satu, kita menyakitkan hati orang. Orang tu manusia kan, dia bukan binatang. Jadi kita dah menipu. Yang kedua, kita menyakitkan hati dia. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Doa keburukan untuk orang-orang lain. Ataupun kita bergurau dengan gurauan yang menyakitkan hati orang lain. Okay. Couple, oh dia dengar. Okay. Okay. Benda yang tak baik ni tak sama ada dia akan dimakbulkan doa ataupun tidak, Allah Alam. Tapi kalau dimakbul pun, keburukan tu akan jatuh kat dia lah. Maksudnya dosa dia akan dapat. Kalau benda yang di doa tu makbul, katalah ia berlaku ada yang bilang, dosa semua dia akan tanggung lah. Dosa tu dia akan tanggung. Nah, la ilaha illallah. Atau kenapa nak doa untuk usahkan orang lain. Nah, patutnya lah. Sepatutnya. Tapi Nabi SAW dah ingatkan kita kan, akhir zaman ni ramai orang pergi umrah ataupun pergi haji atas niat-niat. Ada yang nak pergi holiday, ada yang niat untuk nak pergi shopping, ada yang niat untuk berniaga, ada niat untuk nak dapatkan reputation ataupun nak dapatkan title. Oh, pergi haji tiap-tiap, dah pergi haji ataupun selalu pergi umrah ataupun selalu hantar. So, perbuatan baik itu atas niat-niat yang tak baik. Dia bilang taala. Dan kadang-kadang sebabnya kembali kepada rezeki. Sumber rezeki. Rezeki itu kalau halal, baik, maka amalan ibadah yang akan keluar daripada itu pun akan jadi baik. Tapi kalau sumber rezeki itu tak baik, amal mal an yunfiq illa min haitsu dafal, disebutkan bahawa duit itu tidak enggan untuk dibelanjakan kecuali dengan cara yang ianya didapati. Maksudnya kalau dapati dalam keadaan subhah ataupun haram, maka ianya akan dibelanjakan hanya dengan subhah ataupun haram. Dan kalau ianya dibelanjakan pada amal ibadah secara zahirnya nampak macam amal ibadah, tapi still Allahumma salli ala Muhammad, amal ibadah tu tak diterima, ada kekurangan, ada riak ke, ada ujub ke, sehingga amal ibadah tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. La ilaha illallah. Kena dia ni. Topik pun a bit high. Dia orang macam
hopefully ada yang difaham insyaAllah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.